أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengusi acara puasa, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dipanjangkan umur dan diberi kesihatan dan diberi ruang, diberi masa untuk kita dapat hadir bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kita mengikuti kuliah maghrib, yang mana pada malam ini sambungan dalam kitab Bimbingan Mukminin, Bimbingan Mukminin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ini kita akan sambung berkenaan dengan bab Aqidatun Ahlus Sunnah, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sambungannya iaitu dari dilingkari oleh sesuatu tempat sebagaimana maha sucinya dia, iaitu Allah Ta'ala, dari dibatasi oleh sesuatu zaman, oleh sesuatu masa. Maknanya tidak perlu kepada masa. Ada pun makhluk perlu kepada masa. Allah Ta'ala tidak perlu kepada masa, kerana masa itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ya? Allah cipta masa itu, waktu itu Allah Ta'ala cipta. Mana dia, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada makhluk sekalian makhluk, akan tapi makhluk berkehendak kepada Allah Ta'ala. Baik, bahkan dia telah ada sebelum terciptanya masa. Tuhan tu Allah Ta'ala yang kita sembah, yang kita patuh, yang kita taat. Maknanya masa tu belum lagi ada, dia ada dah. Allah Ta'ala tu ada dah masa tadi. Dan tempat lagi, tempat begitu juga. Belum ada tempat tu, Allah Ta'ala ada dah. Dan adanya dia sekarang adalah sama seperti keadaan sebelumnya. Ada Allah Ta'ala ni sama seperti dalam keadaan sebelumnya. Dalam zatnya dia telah dibuktikan kewujudannya oleh akal fikiran, oleh akal fikiran kita. Wujudnya Allah Ta'ala itu dengan adanya fikiran kita ni memikirkan tentang penciptaan Allah Ta'ala, cipta diri kita, cipta alam yang kita lihat, makhluk yang kita dengar, suara yang kita dengar, itu semuanya daripada ciptaan Allah Ta'ala.
dengan akal fikiran yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dan zatnya dapat dilihat oleh pandangan nanti di kemudian hari. Zat Allah Ta'ala kita akan dapat lihat di kemudian hari, maksudnya hari kiamat, iaitu masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga baru dapat lihat Allah Ta'ala. Kalau tak masuk syurga, tak dapat lihat wajah Allah Ta'ala. Kerana lihat wajah Allah Ta'ala itu adalah suatu kemuncak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya yang beriman sahaja. Adapun mereka yang tidak beriman, mereka tidak dapat melihat Allah Ta'ala di dunia dan akhirat pun tak dapat lihat. Jadi orang beriman ni di dunia tak dapat lihat, tapi di akhirat dapat lihat. Orang kafir di dunia tak dapat lihat, akhirat pun tak dapat lihat. Sebab lihat itu satu nikmat yang agung yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berada dalam syurga. Adapun dalam neraka tidak dapat nak lihat. Tak dapat nak lihat Allah Ta'ala. Bahkan mereka itu senantiasa dilingkungi dengan azabnya, azab Allah Ta'ala. Tak kira lah bakar ke, perhentak kepala ke batu ke, pakai pakaian ahli neraka dan berbagai-bagai lagi. Dia apabila sebut neraka tu suatu benda tempat azab, bukan tempat sedap, bukan tempat nikmat. Yang hak dapat nikmat tu mereka yang berada dalam syurga. Nak ada dalam syurga Allah Ta'ala kena ada syarat dan terma. Syarat dia pertama kena beriman lah, hak pertama kalinya. Beriman kepada Allah Ta'ala. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Ta'ala. Tiada syak dan ragu-ragu lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu iaitu Al-Quran tu tidak diragui padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang mahu kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi siapa yang beriman dan beramal soleh, maka mereka berhak mendapat nikmat di dalam syurga, sebab janji Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka itu berada dalam syurga Firdaus. Di mana syurga Firdaus itu tempat kediaman mereka. Ini Allah Ta'ala suruh khabar, suruh royak kepada orang-orang beriman. Berilah khabar gembira kepada mereka yang beriman. Nanti mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala yang melimpahi rahmatnya, melimpahi nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya. Jadi sebab itu di dunia ni susahlah sikit. Makna susah lagu mana? Nak sembahyang apa kena sabarlah. Dan kita ni nak masuk Ramadan ni, dekat dah ni. Berapa hari lagi. Nak masuk Ramadan kena berlapar. Kena berlapar di siang lagi. Tak kena wajib berlapar, kan berlapar lah. Berlapar di siang hari pun walau bagaimanapun dia berlapar, malam tu disuruh dia makan. Dia boleh makan malam tu. Siang dia tak boleh makan. Kalau malam tu kita makan baik dah. Nak dia suruh kita bersahur pula. Bersahur. Bersahur mana? Waktu pagi. Waktu pagi tu sebelum terbit fajar shadiq. Maknanya dia 10 minit, 15 minit lagi masuk waktu subuh tu, terbit fajar shadiq tu, ketika tu dia sunat sahur. Kita kadang-kadang sahur pukul 12 tengah malam. Buat kenapa tengah malam nak sahur tengah malam? Nak lambat lagi nak kita doakan. Jadi dia suruh bersahur ketika nak terbit fajar shadiq. Supaya apa kita bersahur? Suruh sahur di waktu fajar shadiq, dekat dengan fajar shadiq, supaya kita makan tadi taklah lapar sangat pada pukul 10, pukul 11, pukul 12 tu tak lapar sangat, sebab ada persediaan dah dalam perut kita.
Makanan ada dah dalam perut kita. Persiapan ada dah dalam perut kita. Kalau lapar pun taklah selapar orang yang tak makan waktu subuh. Kalau dia bersahur pukul 11 malam, biar lagi. Sahur pukul apa? 11. Esok pejam lagi nak jemur ke berbuka tu. Contohnya daripada pukul 11 sampai pukul subuh tu lapar dah, tengah tidur tu. Lepas main subuh tu, sudah main subuh tu dah pukul 6 tengah tu lapar pula dah. Dah pukul 7, pukul 8, pukul 9. Sebab apa? Sebab kita makan di awal malam. Dia semua makan di akhir malam, ataupun di akhir pagi. Maksudnya bersahurlah di waktu pagi. Kerana bersahur itu adalah barakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan telah dia dibuktikan kewujudan oleh akal, fikiran dan zatnya dapat dilihat oleh pandangan nanti di kemudian hari dan tempat tinggal yang abadi, iaitu syurga. Hal itu merupakan suatu nikmat dari Allah Ta'ala. Kita dapat lihat wajah Allah Ta'ala tu. Dan belas kasihannya untuk orang-orang yang berbakti. Orang berbakti ni orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa. Allah Ta'ala suka orang yang beramal soleh. Allah suka orang yang bertakwa. Orang yang takwa ni itu orang takut akan Allah Ta'ala, takut daripada azab Allah Ta'ala, melakukan barang yang disuruh, yang disukai. Contoh kita berada dalam masjid ni, suatu benda yang disukai oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau kita duduk masjid ni, kita niat iktikaf. Kita niat iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf dalam masjid sunat kerana Allah Ta'ala. Masuk niat tu dapat pahala dah. Apatah lagi dengan berzikir. Dengan kuliah contohnya. Tunggu pula masa untuk sembahyang fardu isyak nanti secara berjamaah. Lebih lagi dah besar akan pahala yang diberi oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan belas kasihan untuk orang-orang yang berbakti kepadanya. Dan sebagai penyempurnaan kenikmatan daripadanya ialah penggunaan untuk melihat wajahnya yang maha mulia, yang mana di masa dunia dulu Tuhan tak beri lihat. Tuhan tak beri lihat. Tapi di akhirat Tuhan bagi lihat. Sebab apa? Sebab bila dilihat di akhirat bukan tempat untuk kita beramal lagi. Beramal di masa dunia ni susah senang pun dunia ni untuk kita beramal. Akhirat bukan untuk beramal. Akhirat untuk kita menerima balasan ataupun upah, ganjaran, pahala. Jadi hak dunia ni tempat kita cocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bermula dunia ni tempat cocok tanam untuk akhirat. Akhirat kelak untuk kita menuai, menerima gaji, menerima upah. Asok. Ajrun azim. Ajrun tu makna upah, pahala, ganjaran yang besar, yang banyak. Jadi kalau dunia ni kita malah buat kerja, malah beramal, nanti akhirat nak mendapat pahala lagu mana? Tak dapat pahala lah, sebab dunia kita tak beramal. Sebab itu Tuhan suruh kita banyak berkah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baik bekalan tu takwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita suruh buat persiapan, suruh buat persediaan, suruh bekal, banyak bekal. Bekal dia bukan bekal duit, bukan harta, bekal amal soleh. Kalau fitih banyak pun tak ada amal soleh, buat apa dia? Tak ada maknanya hidup dunia. Contohnya orang kafir, fitih banyak, berjuta-juta, beratus-ratus juta, 1 trilion, 2 trilion contohnya. Nak buat apa? Esok mati, esok nak bawa hak fitih banyak tu, hak susah cari fitih tu. Nak tidur malam cari fitih. Ibaratnya mati je tinggal apa? Tinggal orang hidup. Buat apa dia tengah hidup? Tak ada faedah. No, tak ada faedah tinggal orang hidup. Kita dalam kering ibaratnya. Susah. Kita nak senang ni. Dia kalau mati ni,
Ia tak akan naik dah ke dunia ni. Dia naik pula dunia. Tak ada. Tak seorang naik dunia ni. Mati tak ada. Habis lah. Kalau rumah kita ada rumah contohnya. Duduk sepasang suami isteri. Nah, rumah besar mana sekalipun, apabila mati, mula-mula mati bini dulu. Kadang-kadang mati suami dulu. Mati suami, mati isteri. Anak-anak tak ada. Kalau ada anak pun jauh, Kuala Lumpur. Maka jadi basilah rumah tu. Tak ada orang. Kita tengok Allah lama. Ada lagi orang tak ada dah, mati dah. Apa dia ada lagi? Tak ada dah. Allah. Sabit pun sunyi, sepi, gelap gelemak. Dulu cerah menerang. Tuan dia ada. Masa Tuan dia ada. Dan Tuan dia tak ada. Anak pun tak balik. Anak pun tak balik. Anak nak jual, mahal harga bedi. Lebih pada bedi lagi. Berapa jual? Nak rumah biasa je nak jual beratus-ratus ribu. Nak macam mana? Kita nak beli rumah payah dulu. Contoh. Jadi apabila mati je ada benda. Yang orang mati yang ada bekalan Allah rahmatnya. Dapat ganjaran, dapat nikmat dalam kubur tu, dapat nikmat dah. Kata Allah, wahai hamba-Ku, tidurlah kamu sebagaimana tidur malam pengantin baru. Jadi tidur malam pengantin baru ni maklum sajalah. TST. Tahu sama tahu dah. Maknanya tunggu kiamat je. Duduk dalam keadaan bahagia di dalam akhirat ataupun dalam kubur. Tapi kalau orang tak ada bekal, susahlah. Tak ada bekal. Dalam keadaan berlapar. Dalam keadaan gelap gelemak dalam kubur. Orang lain cerah menerang, kita gelap gelemak. Apa? Sebab tak ada persiapan, tak ada bekalan, tak ada persediaan. Orang semayang kita tak semayang. Orang sedekah kita tak sedekah. Orang ngaji kita tak ngaji. Orang belajar kita tak belajar. Orang dengar kita tak dengar. Tak buat apa satu. Duk cari harta siang malam. Duk cari harta siang malam. Padahal harta tu tak bawa ke mana pun. Tak bawa ke mana pun. Akhir tinggal juga harta yang dicari siang dan malam. Ruginya orang yang semikian rupa. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Rugi mu ni. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa Allah Ta'ala sumpah dengan masa. Sesungguhnya manusia tu hidup dalam keadaan kerugian. Rugi yang amat sangat. Illal ladzi, harfu istisna, kecuali kalau tak rugi tu kata Tuhan, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Semayang 5 waktu cukup. Satu pun tak tinggal. Dan berserta dengan zikir. Zikir dan disertai dengan bertasbih, disertai pula dengan sedekah jariah, disertai dengan amal-amal yang baik. Allah, tuahnya ni. Kau ni tak rugi. Kau ni tak rugi kata Tuhan kata. Tuhan kata tak rugi ni. Kalau orang lain tak rugilah ke? Ada benda. Sebab apa? Sebab tak ada iman dan amal. Kecuali yang mereka yang bertuah, mereka ada iman dan amal, dan berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan pula dengan kesabaran. Maknanya Tuhan suruh kita khabar. Suruh khabar benda baik, benda molek. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tasbih. Kamulah sebab baik umat yang dilahirkan untuk menyuruh orang buat baik dan mencegah daripada melakukan kejahatan. Maknanya kita duduk di dunia ni suruh orang baik. Suruh siapa? Suruh anak kita, isteri kita, suami kita, kawan taulang kita, anak cucu kita. Kena khabar, kena royak, sebut benda hak molek-molek. Jangan sebut benda uduh-uduh, benda hak dak pakai gawa tu sebut apa baik, ya. Okey, oleh itu beramallah dengan amal yang soleh, insya-Allah di akhirat kelak Allah Taala akan bagi kita duduk dalam syurga dapat melihat wajahnya. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka akan memandang Allah Taala di akhirat. Dan bahawasanya Allah Taala itu maha hidup. Allah Taala itu maha hidup, maha berkuasa. Tidak boleh dah yang lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala berkuasa.
Maha tinggi dan maha memaksa. Memaksa. Maha maksa tu. Ni kita mari mayang ni Tuhan paksa mai. Mayang ni Tuhan paksa. Aqimus solah wa atuz zakah. Diri olehmu sembahyang dan tunaikan oleh kamu akan zakat. Itu paksa tu. Tak paksa. Maka dalam kaedah kita paksa tu maknanya wajib. Wajib. Paksa tu maknanya wajib. Kalau tak buat berdosa. Buat dapat pahala. Jadi suka ke tak suka ke wajib membuat. Paksa kena buat. Itu maknanya Tuhan tu maha memaksa akan hamba-Nya. Jadi kalau hamba itu tak buat hak Tuhan suruh tadi, hak Tuhan paksa tadi, dosa lah. Dia azab lah. Sebab apa Tuhan suruh kita buat, kalau kita buat dosa? Sebabnya Tuhan beri kita makan, Tuhan beri kita minum, Tuhan beri kita hidup, Tuhan beri kita masa. Tak belaka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dekat mana lagi kamu nak dustai atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri dekat kita tu, kat mana lagi kita nak dustai? Nak pelawak, nak bohong? Ada. Kita dapat berkelip ni, mata kita ni dengan izin Allah Ta'ala. Kita dapat dengar telinga kita ni dengan izin Allah Ta'ala. Kita dapat lidah kita rasa masam-masam, manis, tawa, pedas, telak. Ada belaka. Pahit dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah nak ambil bila-bila masa je. Bila masa je Allah tak nak ambil nikmat yang dia beri ni. Sebab itu nikmat yang Tuhan beri ni sekejap je. Tuhan bagi secara majazi. Apa maksud majazi? Pinjaman. Allah Ta'ala beri pinjam je. Dah sogong dah, sosor lah, tak ada benda pun bagimu. Boleh kalau kita nak siap rumah? Boleh. Tak boleh kita nak siap rumah, tak mahu sakit? Tak boleh. Boleh kalau kita nak tambah demam? Tak boleh. Sampai masa ada demam, ada sakit. Nak senang semua boleh tak? Tak boleh. Ada susah. Tak ada orang usaha. Kan ada orang usaha. Ampuh. Tapi sampai masa Allah tak bagi susah dia kita. Susah tu sebagai ujian. Dia nak tengok kita sabar tak sabar. Nak tengok kita reda tak reda. Hak Allah Ta'ala bagi kita tu. Ni dah. Bila Allah Ta'ala bagi satu ujian, ngamuk habisan. Ngamuk-ngamuk sungguh. Dok sedok diri pagi gila. Ibaratnya. Tak boleh lah. Mana Allah Ta'ala bagi ujian tu, kita kena reda, kena sabar. Macam kita dah rumah nak, kita tua dah nanti. Umur 70, 80 dah ogok dah. Allah Ta'ala bagi masa lama dah, masa senang, masa sihat, lama dah, masa segar, masa gagah. Umur 20-an, 30-an dulu agak dah, gagah masa tu. Tapi ni umur 70, 80 dah ogok dah, nak berlari pun dah ogok dah akal. Siapa masa? Siapa masa? Nak suruh kita fikir. Allah Ta'ala nak tarik dah tu. Tak lama dah kita ni nak bahan tanah dah, kata orang tu. Dah, nak masuk kubur dah. Tunggu masa dan ketika je. Bila-bila masa je. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal seseorang daripada kamu, tidak terdahulu dan tidak terkemudian, walau sesaat mana jua sekalipun. Kita tengok kawan-kawan kita, kadang-kadang tengok ada. Sedih tak? Sedih lah. Begitu juga kita lagi. Orang tengok kita masa ni ada lagi. Ada dah kawan kita. Ada, kita tak ada dah. Kawan kita kata kawan kita tu ada lagi. Ada dah kawan baik kita. Nampak tak? Maksudnya sampai masa pergilah ia kepada Allah Ta'ala, kepada Sang Maha Pencipta. Jadi benda ujian Allah. Ingat-ingat lagi Assalamualaikum Mustaqim Datuk Ismail kata persediaan penting. Nak bekal tu. Semua orang nak mati belaka. Tak mau mati pun mati. Tak suka mati pun mati. Suka mati pun mati. Tak mau pun mati. Nak pun mati. Mati belaka. Tapi apa benda nak bawa tu? Persiapan tu benda, bekalan tu benda.
maka jawab apa ni kok? Bekalang kok. Inilah kita mari ngaji, mari belajar, mari dengar, sembahyang berjemaah, berdoa, beristighfar, bertakbir, bertahmid, beristirja, bertahlil dan berbagai-bagai lagi amalan-amalan yang soleh. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacaannya singkat, ringkas, tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi banyak-banyak. Aksiru bisalah. Maknanya perbanyakkanlah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amanah soleh tu. Waktu bekalang kita tu, waktu kita kata nak syirah, nak syirah kubur tu, nak syirah kubur, kena buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan maha memaksa tiada didatangi kecuaian Allah Ta'ala tu, maha suci daripada cuai, dan ataupun kelemahan, maha suci daripada kelemahan. Subhanallah, maha suci Allah daripada sifat segala kekurangan, ya, yang cuai, yang lemah, hanya makhluk saja. Makhluk kita ni yang lemah, yang cuai, tetapi Allah tidak pernah cuai. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah Ta'ala, la yanamu, tidak tidur, tidak mengantuk, la yanam wa la yashu, dan tidak lupa, tidak lalai. Yang lupa, yang lalai, yang mengantuk iaitu kita. Allah Ta'ala tidak. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Kata Allah. Mana Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur, tidak lupa, tidak segala-galanya. Yang lupa, lalai, mengantuk, letih, lemah, penat, iaitu makhluk kita ni. Kita ni. Allah Maha Suci. Tiada dihinggapi kelalaian Allah Ta'ala atau ketiduran Allah Ta'ala tadi, dan tiada terkena kehancuran, dak acur, dak rosak, dak binasa. Kita ni tunggu saat hancur je, tunggu saat binasa je. Makhluk kita, makhluk ni Allah Ta'ala jadikan makhluk ni tunggu masa je, tunggu saat dan ketika je akan hancurlah. Apa nama ni yang diciptakan akan kita, Allah Ta'ala tu, bagi kepada kita akan hancur nanti. Atau kematian, yang mati. Allah Ta'ala tidak mati. Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Yang mati, yang hidup mati ni kita. Dialah satu-satunya yang menjadikan dan menciptakan, satu-satunya yang mengadakan, dan satu-satunya yang membentukkan. Allah Ta'ala yang mengadakan sekalian makhluk, Allah Ta'ala yang membentuk sekalian makhluk. Kecil besar, halus, contohnya, kuat, lemah, gagah, semuanya jadi daripada Allah Ta'ala belaka. Tuhan jadikan seluruh benda itu sekalian makhluk. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Barang yang ada di langit dan barang yang ada di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Taala. Kita ni kadang-kadang hok tengok sini pun dah habisang lagi, banyak lagi hok benda pelik-pelik kita tak dapat lihat. Hok dalam lautan dapat lihat ke? Ada. Hok dalam dalam hutang punya hutang tak cirang, sorry, dapat lihat ke? Dah. Hok kecil dapat lihat dah. Kumang dapat lihat dah. Allah banyak penciptaan Allah Ta'ala tu tak dapat kita lihat dengan mata kepala kita ni. Apatah lagi hak atas tu, angkasa raya tu, lebih lagi. Hak bawah ni pun tak sampai lagi hakikat nak tengok tu. Banyak lagi benda kita tak tahu, banyak lagi benda yang kita tak tengok. Nak ayat besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua tu
mengikut arahan Allah Ta'ala. Ikut Allah, arahan Allah. Allah kata turun air daripada langit, turun. Jangan kau turun air, tak turun berhenti, marau panjang. Allahu Akbar. Banjir. Tsunami habis. Gempa bumi. Semua ikut arahan dia berlaku. Tak kita kau, tuan kata demam. Rasul kata apa? No. Rasul kata apa? Kalau Allah Ta'ala nak bagi demam, kita demam. Nak bagi sakit. Nak bagi mati, mati. Nak bagi hidup. Kita ni tak ada kuasa apa-apa pun. Di sisi Allah Ta'ala, kita tak ada apa-apa pun. Hanya Allah Ta'ala je yang berkuasa atas segala-galanya. Yang mengadakan dan membentuk. Dialah yang maha mengetahui akan segala sesuatu yang telah diketahui. Yang Allah Ta'ala ketahui setelah yang telah diketahui sebelum kita lagi. Sebelum dicipta lagi dia tahu dah. Sebelum cipta tu Allah Ta'ala tahu dah. Ilmunya meliputi segala apa sahaja yang berlaku dalam dasar bumi hingga ke atas langit, atas cakrawala. Tiada sesuatu pun yang terlepas dari ilmunya, dari pengetahuannya, sekalipun seberat atom. Halus sekali, rengang melapung. Tuhan tahu berat macam mana, bentuk macam mana. Sama ada dalam bumi atau di puncak langit. Bahkan dia mengetahui gerak-geri seekor semut yang hitam di atas batu yang licin di malam hari yang gelap gelita, gelap gelemak. Tuhan saja mengetahui berapa ekor ada semut. Atas atas batu yang licin tadi. Ataupun dalam hujan yang lebat. Dia nusuk tengah celah-celah batu. Tuhan tahu. Manusia tak tahu. Manusia hak tengok depan ni je. Hak tengok depan ni je, dia tahu berapa ekor tu pun tak jelas kau. Banyak lagi tak tahu. Hak belakang lebih lagi. Hak belakang kita tahu tak benda berlaku belakang kita? Tak tahu. Hak depan pun ada sakat hak kau. Kalau dia jauh, tak apa kau. Kenapa? Hak dia jauh tu, tak nu. Dekat tangga tu. Apa tak? Dengan mata kita. Tak apa. Itu maknanya kita ni kurang sangat. Berkurang sangat. Tak ada benda pun kita ni. Tengok sebelah kanan. Gelap gelemak. Kenapa hak duduk dalam gelap? Hak duduk dalam gelap apa tak? Dok. Kiri. Nampak tak? Dalam gelap? Dok. Hak cerah pun tak apa. Apa? Kelabu asap. Kelabu asap. Tak pernah nampak dah. Makan mata spek mata dah ni. Nah. Pakai spek mata dah ni. Kalau tak pakai spek mata dia baca apa? Tak. Dah mana kuasa kita? Mana kehebat kita? Mana keagungan kita? Tak ada agung, tak ada hebat apa Yang agung hebat Allah Ta'ala. Yang lain tu semuanya adalah lemah belaka. Semuanya kurang belaka. Maka Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Tuhan sebut, hendaklah kamu sembah akan aku. Sembah kamu akan aku. Anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Akulah Tuhan kamu, tiada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah kamu akan daku. Tak. Sebab apa Tuhan suruh kita sembah dia tu? Sebab dia cipta kita. Sebab apa Tuhan suruh sembah kita? Sebab dia beri makan kita, beri minum kita, beri pakai kita, beri kita tidur, beri kita jaga, dan berbagai-bagai lagi nikmat yang Tuhan kurniakan kita. Sebab tu Tuhan marah sangat kalau orang syirik kepada dia. Kalau hak maksiat tu boleh tahan lagi. Hak maksiat. Maksiat tu boleh tahan lagi. Boleh tahan lagi mana? Buat maksiat lepas tu dia berdoa minta ampun, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Aku banyak salah padamu ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Itu Tuhan suka. Tuhan suka orang buat maksiat lalu bersegera bertaubat. Sebab itu Tuhan sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala beri kamu dalam syurga nanti seluas langit dan bumi. Nak ayatnya kasihnya, cintanya Allah Ta'ala kepada hamba dia yang bertaubat, bersegera bertaubat. Kalau hak syirik, balik awal. Tak ada benda.
Aku dak redamu, mu tak akan masuk syurgaku, kata Allah Taala. Sebab itu kalau orang syirik ni, orang apa nama ni, orang mengutukan Allah Taala, tak apung. Tak apung. Nangis sekali tak apung. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosaku, ya Allah, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Dak apung. Dak apung. Tapi kalau dosa berzina, minum arak, berjudi, contohnya makan rasuah dan berbagai-bagai dosa-dosa lain, semua Tuhan ampun berlaku. Tapi kalau dosa syirik, Tuhan tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak ampun dosa syirik. Akan tetapi Tuhan ampun dosa lain dosa syirik banyak mana sekalipun, walaupun dosa dia setinggi langit, Allah Ta'ala ampun. Tapi dosa syirik Tuhan tak ampun. Apa? Tuhan dosa syirik orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan dia yang menciptakan makhluk, dia yang menciptakan kita, tiba-tiba kita tak kenal Allah Ta'ala. Kita tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bercakap dengan Allah Ta'ala. Kita makan hak dia. Makanan kita makan nasi hak dia. Minum air tu hak dia. Pakai baju ni pakaian kita pakai ni hak dia. Siapa? Hak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak tumbuhkan apa ni pokok kayu, Allah Ta'ala tak tumbuhkan apa kapas, manakan dapat buat pakaian. Tak dapat buat pakaian. Apabila tak buat pakaian, tak dapat buat pakaian, maka dalam keadaan berbogel lah kita. Tak ada pakaian. Pokok kayu pun tak tumbuh. Kalau ada pokok kayu boleh kau tahan. Juk ke contohnya buat pakaian. Kulit buat pakaian. Binatang, kulit binatang buat pakaian. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak hidup binatang, tak makan binatang, mati. Manakah dapat hasil kita nak buat pakaian, contohnya. Begitu juga kita makan nasi, makan roti canai, contohnya. Roti canai daripada mana? Daripada gandum. Kalau Allah Ta'ala tak tumbuh gandum, nak akan benda. Hak tu baru ni peperangan antara Rusia dengan Ukraine pun susah dah. Betul baru ni. Gandum mahal. Gandum tak ada dah. Apa? Perang antara Rusia dengan Ukraine. Contohlah, ya. Kalau tak ada, Tuhan tak tumbuh gandum, nescaya kita tak boleh makan roti. Roti canai ke roti apa, kau andalah roti, ya. Kuih-muih tak ada. Begitu juga kalau Tuhan nak tumbuhkan padi, manakan dapat kita makan nasi. Semuanya daripada Allah Ta'ala tu. Dia kena pergi situ. Sebab itu Tuhan marah sangat orang yang syirik kepada dia. Sebab Tuhan bagi belaka, tiba-tiba dia tak kenal Tuhan. Dia kufur kepada Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Tuhan kata, sesungguhnya orang yang mengutukan Allah Ta'ala itu sebesar-besar dosa. Tak ada dah dosa besar daripada orang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia tidak mengenal Allah dan tidak berterima kasih kepada yang memberinya. Sedangkan makan, minum, pakai semuanya daripada Allah Ta'ala. Baik. Dan dia mengetahui juga gerakan sebutir debu di tengah cakrawala ini. Dia mengetahui rahsia dan yang tersembunyi. Dia dapat menyingkap akan perkara-perkara yang terlintas dalam diri kita. Kita lintas. Mari lintasan. Semayang sehari nak makan nasi. Contohnya. Pahmaya lagi nak tidur, mata-mata kenyang dah perut ni. Contoh, pagi esok nak pergi mana esok? Ada dah perancangan tu, lintasan tu. Tu daripada Allah Ta'ala tu. Dah kalau Allah Ta'ala matikan lintasan, nak melintas mana? Esok nak mana weh? Tak tahu. Tanya, tak tahu. Nak pergi ni pagi esok? Tak tahu. Tak ada perancangan, tak ada lintasan. Allah Tuhan tarik rezeki akal. Tuhan tarik rezeki nak fikir. Allah abilicing. Tak ada benda, tak ada makna dia tu hidup. Macam orang putus haya lah, gimana putus haya tu. Tengok putus haya, boleh tak kira dah putus haya. Tak boleh tak kira, comel dia, comel letih pun orang tambuh. Kalau hak jenis tak ada putus haya tu. Tapi kalau ikan legi,
Hitam meletung macam tu. Tapi akal comel. Allah sayang, peluk, cium. Buat dia kira orang ni. Esok mana? Esok kita ajak makan si dah. Tak ada tu. Pergi cari orang putus ayah, bertanya dia. Esok makan kat mana? Tahu. Baik gitu. Boleh kira. Sama ada lelaki handsome ke, perempuan cantik jelita ke, nak tak? Ambo lagu tu. Sebab apa? Sebab Allah Taala tarik akal dia. Tak boleh nak kira cara. Tak ada pedah. Tak ada pedah cantik pun. Tak ada pedah molek pun. Tak ada pedah handsome pun. Tapi kalau dok handsome pun akal dia bagus. Lebih-lebih akhlak dia comel. Allah. Nampak jitang ni dia bagus ni. Contohnya bagus. Senyum semua. Ni jumpa comel. Masa catung. Contoh. Nak dok. Sebab itu Tuhan suruh kita tabassam, senyum semua. Suka semua. Barulah ada keberkatan, ada kebaikan, ada kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang. Baik, menyingkap akan perkara-perkara yang terlintas dalam diri dan gerak-geri hati dan segala rahsia yang disembunyikan, iaitu dengan ilmu yang qadim, azali, yang senantiasa dia bersifat Allah Ta'ala tadi dengannya sejak dalam azali lagi, dalam azali lagi. Allah Ta'ala yang maha agung, maha besar, maha kesempurnaan, dengan tidak ada tanding taranya lain daripada Allah Ta'ala. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha menghendaki ke atas semua yang dijadikan. Tuhan sebut fa'alul lima yurid. Segala pekerjaan kamu itu barang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Tak ada sikit pun kita, tak ada kita. Cuma kita ngaku hak atas darat kering, orang panggil. Ngaku atas darat kering, bukan hak dia pun ngaku. Sebab apa? Sebab kalimah sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya nak buat baik, nak buat jahat malaikat dengan kudrat irada Allah Ta'ala. Kalau kita nak baik setara mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak gerak, tak izin, tak dapat buat benda baik sekalipun. Contohlah mudah, kita nak bagi bayangan. Mudah nak bagi bayangan. Kita kata malam ni aku nak bangun semayang tengah malam, nak semayang tahajud. Contohlah ni. Nak semayang sunat tasbih, nak semayang sunat taubat dan berbagai-bagai sunat lagi, contoh. Nak bangun malam. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak gerak kita, tak izin, tidak mampu, tidak mati. Remekit luam, tak dengar. Kejut-kejut lepas subuh dah. Tanya orang, bang tak ada yang subuh ni? Benda kat bangun tak dengar. Tengah tidur, orang dengar bang sedap suara tu bila tu, contohnya. Sebab apa? Allah Ta'ala tak izin. Tak. Bukan maknanya bukan hak kita tu. Kenapa tak? Bukan hak kita. Yang milik Allah Ta'ala. Walau nak sekali mana sekali pun, apabila Tuhan tak izin, tak redha, tak jadi. Tapi kalau kita nak buat jahat sekali pun, kalau Tuhan tak izin, tak boleh kau. Nak buat jahat, nak curi malam ni, contoh. Nak merapok malam ni, contoh. Nak bagi maksiat, sedap ni. Ni nak bawa anda malam ni, kereta baru beli, contoh. Kereta baru beli, nak pergi bawa anda malam ni, janji dah ni dalam Facebook. Tubik rumah, buka pintu, start kereta, dah hidup stabil. Tak. Kereta pun benda kita baru beli pula hidup orang. Kalau ajar. Bertengok ni jalan raya tu, kereta RM100,000 mampu. Lapu belakang mampu. Padahal tak layak harga kat beratus-ratus ribu harga kereta. Meter mampu. Pesing meter tak padan dengan harga. Tak. Kenapa tak? Baik kereta Cik Ayang ni, nyala semua. Kereta mu mahal harga benda. Tak hidup mampu kerah api. Bila lagi mampu laka, depan nekam mampu laka, malam gelak gelemak, nak jalan tak boleh. Kalau orang tu start kereta nak pergi tu, nak pergi. Tak hidup stabil,
tak kat mana waya setuh orang hidup. Pagi esok nak pergi Jabak, start kereta molek-molek je. Kawan muka menang. Apa muda hari menang? Allah kata dak hidup. Oh rugi mu menang dak rugi. Marah orang karaoke menang. Yo tanya, karaoke menang muda hari. Di pagi Allah mujunya ya Allah. Mujunya dak lagi mapuh kereta, dak start dak hidup kereta. Ada hikmah. Nampak tak? Ada hikmah. Hikmah benda? Hikmah tak boleh nak buat maksiat. Allah tak ada izin. Nampak tak? Tuhan ada izin. Malah bagi-bagi ni, bagi-bagi. Boleh start boleh nak ada nak pergi hijab jabak. Tak. Itu disebut, disebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya nak buat baik, nak buat jahat melainkan dengan kudrah iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan kita minta benda baik, benda molek. Kalau benda tak molek tu, benda hak uduh tu, dah minta dah. Minta benda baik belaka. Minta Allah Taala izin apa yang kita nak lakukan. Maka apabila Allah Taala izin apa yang kita nak lakukan perkara baik, menunjukkan Allah Taala sayang, Allah Taala suka, Allah Taala kasih, Allah Taala nak beri rezeki pahala yang banyak dan maha pengatur terhadap segala yang diciptakannya. Insya-Allah kita sambung lagi pada pelajaran akan datang jika diizinkan Allah Taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala, golongan orang yang Allah Taala kasih, Allah Taala sayang, Allah Taala suka. Ya, mudah-mudahan sebab dia suruh kita berdoa minta hidayah. Sebab tu jangan tinggal sembahyang. Sebab dah sembahyang tu baca semua ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Minta cik Umar dak. Tunjuklah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Itu para rasul alaihi salam. Ya, para rasul, para nabi, para wali dan para hamba-hamba Allah Taala yang soleh. Sebab itu kita minta semua dalam sembahyang ya. Sebab itu Yesus sembahyang semua tu. Sebab suruh kita minta semua. Ni kalau sembahyang minta mana? Nah, mudah-mudahan kita orang yang mengkali akan sembahyang sampai ke akhir hayat. Jadi setakat ini saja dahulu untuk malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi